Okay, we want to continue yesterday lesson. Which part? Okay, this one. Okay, what do you understand about orthogonal projection? Okay, have a look at this diagram, diagram 1. PQ is a straight line. This line, PQ. Okay, continue. PQ is a straight line where point Q, where's my pen? Yeah. Okay, here. Point Q lies on the horizontal plane ABCD. Okay, tengok point Q ni. Point Q berada di atas plane ABCD. You just imagine ABCD as an A4 paper yang you letak on the table. Okay, then you ada satu straight line PQ, point Q on the A4 paper. Okay, and P hanging, and line PQ ni dia macam sengit. Okay, sengit sikit. So kita panggil line PQ tu as object ya, object PQ. Okay, when you let's say put a light here, so bila you letak lampu, this line akan ada shadow, then the shadow akan lies on the plane QR. So QR ni adalah shadow for object PQ. You just imagine ada light kat sini, dan bila you letak light, dia akan ada shadow kan. Shadow tu is QR. QR, that shadow, we name it as orthogonal projection. Okay, orthogonal projection. And point P to point R, this straight line, the green color, we call it as normal. Normal to the plane. Okay, boleh faham tak? So QR is the orthogonal projection for object PQ. Okay, for this diagram too, PR, okay, yang now the object, just now point Q lies on the plane ABCD. Now dua-dua hanging. You just imagine this is pencil, okay, hanging. Then you put light here, then dia akan ada shadow kan. Okay, this shadow is orthogonal projection. From point Q to S and P to R, we call it as normal. Okay, nampak tak beza? From diagram 1 and diagram 2. Diagram 1 just now, Q lies on the plane. Now P and Q both macam hanging. Okay. Okay, so orthogonal projection are images formed on a plane when a projected line from an object is perpendicular to the plane. Inilah perpendicular. So senang cerita yang orthogonal projection ni adalah shadow. Shadow of the object when you put light. Macam itulah. Okay, for diagram 1 and diagram 2, just now, we have identified the orthogonal projection for a line. Just now, line PQ. Now for diagram 3 and diagram 4 shows the orthogonal projection of a two-dimensional plane. Maksudnya plane juga. Bukan, tadi line, now plane.
plane PQRS, you put light here, then dia akan ada shadow A, B, C, D. So A, B, C, D, this plane, we call it as orthogonal projection. And the green color is normal to the plane. Okay, same goes to this. This one light dari atas. So yang bawah ni adalah orthogonal projection. Kalau you tengok size dia dengan yang bawah ni sama. Sebab sudut ni adalah sudut 90 garis lurus 90 darjah. So size dia mesti sama lah. Okay, this one for plane or two-dimensional plane. Now kita nak tengok. Okay, sebelum tu object PQRS, the blue color. Normal to the plane, green color. Orthogonal projection, ABCD. Yang warna macam apa ya, peach code. Okay. For diagram 4, the object is EFGH, the blue color. The normal to the plane, green color. And plane RSTU adalah orthogonal projection ataupun shadow. Okay, for diagram 5, okay, cuba tengok diagram 5 ni. Ini adalah 3D. 3D, bentuk cuboid. Okay, bentuk cuboid. Bila you letak light daripada atas ni, dia punya shadow akan jadi macam petak sahaja kan. Dia tak mungkin lah jadi bentuk 3D sebab dia, you imagine this is A4 paper. Yang white color ni A4 paper. So dia punya shadow tu tak mungkin lah akan bentuk cuboid. Dia mesti akan jadi 2D plane. Gambar yang sekeping ni kan. So maksudnya VQ ni dia dah jadi dekat B sahaja. Sama juga ini light from the right. Bayang-bayang dia ataupun shadow dia bentuk L je. Faham tak? So yang warna peach ni adalah orthogonal projection. Peach ke yellow ke macam tu lah. So for diagram 5, the object cuboid normal to the plane yang blue green color, orthogonal projection on the plane ABCD. Yang green color tu. Peach or yellow color. For diagram 6, right prism, the green color is the normal to the plane and PQRSTU, the shadow, is the orthogonal projection. Senang je. Okay, example 3. Each of the following diagrams show the projection of an object on a vertical plane or a horizontal plane. So kalau menegak macam ni kita panggil vertical plane. So kalau vertical plane, light from here. So ni adalah orthogonal projection. So determine whether the resulting projection is an orthogonal projection. So tengok here 90 degree. So of course this is yes. This is the orthogonal projection. Okay, this one B. Yes or no? Dia punya shadow akan jadi bentuk macam ni. Betul ke? Yes. Ni line ni yang mana? Yang ni. So line ni akan jadi macam ni. Sekejap ada orang nak masuk. Good afternoon, Jyoti. Okay, we continue. So number 3, this one. This shadow, is it orthogonal projection or not? No. Correct. Because this is not 90 degree. The normal not 90 degree. So answer no. Because the line projected from
the object to the plane is not normal. Not normal because not 90 degree. Sepatutnya dia 90 degree macam ni. So bentuk dia macam tu. Bentuk dia macam tu. Tak besar macam ni Like from up. Okay, senang je nak identify. Okay, this is your homework. Mind test 6.1a. Soalan dia sikit je. Yes, no je. So, sepatutnya homework ni buat semalam. So, kita akan continue for the... Yes. Buku mana? Okay, book 1 ada tak? Ada cikgu. Buat dalam book 1 Baik cikgu. tak habis lagi tau. Ada sambungan ni. Part 2. Okay. Kita sambung Part 2. Sebab semalam you tak ada homework, hari ni ada 2 homework lah. Okay, just now you just identify orthogonal projection. Now, draw orthogonal projection. So, how do you draw an orthogonal projection? Macam mana nak lukis? First, identify the type of plane and the direction in which the object that should be projected. Maksudnya kat mana kita nak letak light. Baru kita tahu kat mana dia punya shadow. That shadow adalah orthogonal projection. Okay, step 2. Draw normal line from all vertices of the object to the plane. Make sure all the normal lines are straight and upright, lurus dan tegak, so that the length of projected sides and the length of side of object are the same. Remember just now I said the object dengan the orthogonal projection, the size must be same. Okay, step 3. Connect the point of intersection of the normal to the plane to draw the shape of orthogonal projection. And the last step, redraw the orthogonal projection with actual measurement. Dengan ukuran yang betul dan tepat. Label all vertices and side length. Okay, basically sebenarnya kita nak lukis shadow dia. Okay, as you can see here, example 4, the diagram on the right, this diagram, shows a right prism with rectangular base ABCD on a horizontal plane. ABKLGF is a uniform cross-section of the prism. This one. Yep, I use pen. Okay, this is the cross-sectional. Our cross-section of the prism. The side AF and BK are vertical. AF, this one, and BK are vertical. Maksudnya sudut tegak lah, dia tegak. So sudut tegak itu maksud dia. Draw the orthogonal projection of the object on a horizontal plane as view from Z. Maksudnya you kena imagine, you letak light dari atas, shadow tu akan jadi bentuk apa? Okay, from Z. B from X. Maksudnya tengok dari sisi, dari tepi ni. C vertical plane as view from Y. This one you kena imagine. Okay, contoh for A. So this is the answer. This is how you draw. Okay. So dalam latihan, tak perlu buat macam ni. Sebenarnya tadi kalau you tengok step yang I terang tadi, nak kena lukis normal dan sebagainya kan, tak perlu. You hanya perlu lukis
Ini sahaja sebagai your answer. So macam mana nak lukis bentuk ni? First you lukis dia punya base. Base adalah A, B, C, D. Base tu yang kat bawah ni. You kena imagine yang kat bawah ni. Kat bawah ni bentuk dia rectangle with 6 and 5. So first you lukis itu dulu. 6 cm, 5 cm. Yang ni kena ukuran yang betul, tepat, mesti guna pembaris. Okay, first step tu you buat base 6 cm, 5 cm. Ni first step. Kalau dalam exam ini dah dapat 1 markah. Tapi mesti guna pembaris ya. I tak guna pembaris so dia tak kemas lah. Okay, ni mesti lukis dulu. Ini 1 markah. Soalan ni biasanya 3 markah. So kalau you lukis tapak sahaja, you dah dapat 1 mark. Next, you tengok atas ni, bentuk ni. Bentuk ni. Ini adalah 3 cm. So daripada hujung ni, you ukur 3 cm. Then you garis. So ini 3 cm. Yang ni lah. 3 cm. Then you lukis yang ni pula. Dari hujung 2 cm. Dari hujung ni 2 cm. Ni kena ukuran yang tepat lah. I tak guna pembaris. So tak tepat sangat. Then yang ni akan jadi 1 cm. So yang ni tak perlulah. Bila you dah lukis this line and this line, dah lengkap lah. Seolah-olah macam you compress this object. Jadi leper macam ni. Faham tak? Boleh faham? Faham cikgu. Boleh cikgu. Boleh, okey. Okey, Najihah kata faham. Alright. Sekejap kenapa tak? Oh lah, tak boleh tekan ni. Okay. So now vertical plane as viewed from X. So maksudnya tengok dari tepi. So bila you tengok dari tepi, first step tu you kena lukis yang belakang ni dulu. This one. Lukis yang belakang dulu. Okay, yang belakang ni 4 cm and 5 cm. So you lukis 5 cm, 4 cm. Lepas tu sini 2 cm. Dari hujung ni 2 cm. So you pun buat 2 cm. Garis. Dah siap. Dalam latihan you hanya perlu lukis ini sahaja. Label tak perlu. Nanti kita akan belajar label. You hanya lukis orthogonal projection sahaja dulu. Okay. Dan tuliskan berapa cm. 5 cm, 2 cm, 2 cm. Mesti ukur guna pembaris. Mesti ukuran tu tepat. Okay. Ini viewed from X. Okay, now vertical plane as viewed from Y. Dari depan ni. Okay, apa yang kita nampak dari depan? Dari depan you akan nampak this one. So you kena lukis 6
6 cm, 4 cm, 3 cm, and then from here 2 cm, then 2 cm. Then you just draw a straight line to connecting yang you dah buat tadi. Ni you just garis sahaja. You dah buat 2 cm, dah buat 3 cm, then you just draw a straight line. Dalam buku latihan lukis ini sahaja. Okay, ni tak perlu lukis tau, ni tak perlu lukis. Okay, have a look at another example. The diagram on the right shows a cylindrical object on a horizontal plane. It is given that the diameter of the cylinder is 4 cm and its height is 6 cm. Ada tulis dekat soalan. Draw the orthogonal projection of the cylindrical object on a horizontal plane as view from Z. Kalau tengok dari atas, you akan nampak apa? You akan nampak sorry. Okay, you akan nampak bulat sahaja. So nak lukis bulat ni kena guna protector. Bukan, sorry. Bukan protector. Compass. A pair of compasses. Okay, kena ukur 4 cm ni diameter. So your radius is what? Ni one? If diameter 4 cm, the radius will be tulis dekat chat pun boleh. Baik, tak tahu ke? Radius, betul, JU 2 cm. If diameter 4, radius is actually diameter over 2. So if diameter 4, radius 2. So dekat you punya compass, you measure 2 cm on your ruler, then you draw a circle. Okay, vertical plane as view from Y. From Y ni bukan dari bawah tau. Ni dari depan. Dari depan apa yang you nampak? Sebenarnya you akan nampak petak. Akan nampak petak, akan nampak rectangle macam ni. So this is the diameter 4 cm. This is the height of the cylinder 6 cm. Kalau you tak percaya, you boleh cuba dekat dinding tu you letak botol you yang bulat, then you letak light. Malam boleh cuba. You tengok shadow dia, dia takkan jadi bentuk bulat. Dia akan jadi bentuk petak macam ni ataupun rectangle macam ni. Okay, so jangan silap ya. So this is your homework. Mind test 7.1b. Soalan dia ada satu sahaja. Tapi satu gambar ni kena lukis dua. The first one, horizontal plane as view from Z. Maksudnya tengok dari atas, apa yang you nampak? You akan nampak yang bawah ni kan? You akan nampak ni. Okay, so you boleh lukis 4 cm, 4 cm. Okay, 4 cm, 4 cm. Ni mesti guna pembaris, mesti ukur dengan tepat. Lepas tu V ni kat mana? V akan jadi tengah-tengah. So ini adalah V. Dan garisan-garisan ni akan jadi bentuk macam ni. Sekejap, V ni kat tengah-tengah lah sini. I lukis tak guna pembaris ni, dia sengit sikit. So
This is the answer for A, viewed from Z. Ini yang you nampak bila you tengok dari atas. You kena imagine sikit. Okay. Kalau you tengok dari depan, you akan nampak triangle. Triangle 4 cm. Tinggi dia berapa? Ni dah bagi tahu dah. 5 cm. So tinggi ni adalah 5 cm. Tak perlu garis ya, dia kosong je lah. Ni tak ada, garisan dalam ni tak ada. Macam tu. Kalau yang nombor 2 ni, dari atas you akan nampak bulat. Then ada satu titik. Satu titik kat tengah. Untuk point C. Dari depan you akan nampak rectangle. So lukisan dia akan sama dengan ni. Yang ni I want you to try. Macam mana bentuk dia. Okay, any question before we end our class? No, teacher. Okay.